Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Penonton yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bertemu lagi dalam siri yang kedua dalam siri-siri penerangan aliran-aliran yang menyimpang dalam Islam. Pada siri yang lepas kita telah pun membincangkan tentang dalil-dalil daripada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW bahawa akan berlaku perpecahan dalam kalangan umat Islam, penyimpangan, menyalahgunakan ayat Al-Quran dan sunnah. Namun kita disuruh dalam situasi ini untuk mengikuti jejak langkah para sahabat, jejak langkah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Jadi bagaimanakah panduan dan bimbingan Nabi SAW dalam berhadapan dengan kelompok-kelompok ini? Dalam satu hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqq, zahirina 'ala al-haqq, la yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik." Hadis ini mutawatir daripada Nabi SAW, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, daripada sejumlah sahabat meriwayatkannya. Nabi kata tidak akan hilang, tidak akan lekang, la tazalu ta'ifatun min ummati, sekelompok, segolongan. Kalimah ta'ifah sekurang-kurang makna ta'ifah seorang. Jadi hadis ni memberikan kita satu gambaran. Yang pertama, harapan. Maknanya umat Islam tidak akan hanyut semuanya seperti yang berlaku pada Nasrani atau Yahudi, tetapi memberikan juga ketakutan, kerana boleh jadi dalam satu-satu tempat, di satu-satu zaman, semua orang telah menyimpang kecuali seorang saja daripada kaumnya. Tadi kata Nabi, tidak akan lekang satu taifah yang sentiasa zahir, menunjukkan, memunculkan dirinya, berpegang di atas kebenaran. Tidak akan dimudaratkan dia orang yang meninggalkannya maupun menyelisihinya, sehinggalah datang perintah Allah, iaitulah dicabut nyawa orang mukmin sebelum hari kiamat, dan mereka dalam keadaan berpegang teguh dengan janji ataupun ajaran Islam yang sebenar tersebut. Di dalam hadis Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, riwayat dalam Abi Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan hadis ini sahih, Nabi SAW berwasiat. Nabi kata, "Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in kana 'abdan habasyian." Aku berwasiat kepada kamu supaya kamu bertakwa kepada Allah, yakni melaksanakan segala suruhan, meninggalkan segala larangan. Dan aku berpesan juga supaya kamu terus dengar dan taat kepada pemimpin kamu, walaupun dia hamba Habsyi. Kemudian kata Nabi SAW, "Fa innahu," kerana sesungguhnya, "may ya'ish ba'di minkum fasayara ikhtilafan katsira." Kerana sesiapa dalam kalangan kamu yang masih hidup selepas kewafatanku nanti akan melihat percanggahan yang banyak dalam kalangan umat. Lalu Nabi SAW memberi teladan, panduan, bimbingan kepada kita. "Fa'alaikum bisunnati." Hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku. "Wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin." Dan sunnah para khalifah penggantiku yang diberi bimbingan oleh Allah, yang mereka ini berada di atas jalan yang lurus. "Addu 'alaiha bin nawajid." Kata Nabi SAW, gigitlah ia dengan geraham kamu. Pegang sungguh-sungguh, kerana benda ni mudah terlepas. "Addu 'alaiha bin nawajid." "Wa iyyakum," dan dalam nak memastikan kita terus berkekal di atas sunnah para anbiya dan para sahabat ini, "wa iyyakum," hendaklah kamu menjauhkan diri kamu,
wa muhdatsatil umur, daripada perkara-perkara baharu yang diada-adakan dalam ajaran agama, tafsiran-tafsiran baru yang diada-adakan dalam ajaran agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, kerana setiap perkara yang diada-adakan ini adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalatun, dan setiap bid'ah itu membawa kepada kesesatan, atau bid'ah itu adalah sesat. Jadi Nabi SAW memberitahu kepada kita ada dua jalan. Sunnah, iaitulah apa yang baginda tinggalkan, dan pengganti-pengganti baginda, para sahabah radhiyallahu anhum, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum, dan para sahabat seluruhnya yang bersama dengan 4 orang khalifah ini. Dan satu lagi bid'ah, iaitulah ajaran yang melawan kepada ajaran ini, walaupun dijenamakan dengan Islam, walaupun dilapik dengan ayat-ayat Al-Quran, walaupun dihias dengan sunnah-sunnah yang kadang-kadang sahih, yang kadang-kadang batil, direka-reka, dihiaskan dengan perkataan-perkataan tokoh-tokoh tertentu yang diangkat dalam masyarakat. Tetapi hakikatnya konsep atau tafsiran atau ajaran tersebut tidak selari dengan pemahaman, ajaran, amalan yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabah radhiyallahu anhum. Dalam riwayat lain daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil hadwa an-na'l bin na'l, hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyah lakana fi ummati man yasna'u dhalik. Kata Nabi SAW, akan berlaku pada umatku seperti mana yang berlaku kepada Bani Israel, setapak demi setapak, sehingga jikalau ada dalam kalangan Bani Israel yang berzina dengan ibunya secara terang-terangan, akan ada dalam kalangan umatku yang melakukan perkara yang sama. Wal'iyadhu billah. Wa inna Bani Israel tafarraqat ala 72 millah. Bani Israel telah berpecah kepada 72 millah. Millah ni apa makna? Aliran agama. Ni maksud perpecahan di sini bukan cerita pasal ada orang jadi pencuri, ada orang jadi pezina, bukan itu, bukan cerita pasal maksiat, tetapi aliran agama, tafsiran millah. Wa taftariqu ummati ala 73 millah. Umatku pula, yang dimaksudkan dengan umatku di sini ialah umat Islam yang secara umumnya mengucap 2 kalimah syahadah, mengakui kewajipan salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji. Zahirnya dia berpegang kepada rukun Islam yang 5 ini, mengaku dia berpegang dengan rukun Islam 5 ini, mengaku dia Muslim, mengaku dia umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umatku yang sebegini rupa, kata Nabi, akan berpecah kepada 73 millah, aliran agama. Kulluha finnari illa wahidah. Semuanya, kata Nabi, menuju ke neraka kecuali 1 millah sahaja. Qalu man hiya ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapakah kelompok ini yang selamat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya siapakah, tetapi Nabi akan memberi jawapan apakah. Jadi Nabi kata, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi wa ashabi. Nabi tak kata man, siapa yang berada bersama denganku dan para sahabatku, tapi kata ma ana, apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Jadi Nabi berikan hadis ini maknanya sama dengan hadis Al-Irbad ibn Sariyah tadi, fa alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Samalah ma ana alaihi, apa yang aku berpegang di atasnya, agama yang aku amal hari ini, yang aku faham yang ada pada hari ini, wa ashabi, dan sahabat-sahabatku yang kita semua amalkan hari ini, yang ada pada zaman aku, yang Allah telah redha ia sebagai agama yang sahih, yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja ajaran baru, tafsiran baru, amalan baru yang melawan, yang melanggar, yang tidak pernah diketahui ada pada zaman Nabi dan para sahabat, maka ia adalah ajaran yang
menyimpang daripada ajaran Islam. Dan situasi bimbingan yang Nabi SAW bagi dalam berhadapan dengan perpecahan umat ialah berpegang dengan sunnah Nabi dan jejak langkah para sahabat radhiyallahu anhum, yang mana para sahabat mewariskan ilmu mereka kepada murid-murid mereka yang disebut generasi at-tabi'in. At-tabi'in mewariskan kepada generasi kemudian mereka, generasi tabi'in, dan kepada tiga golongan inilah kita berpegang dan mengikut agama kita. Kita taklidkan, kita gantung agama kita kepada contoh teladan yang ditinggalkan oleh para ulama daripada tiga generasi ini. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah pada siri yang akan datang kita akan bincang apakah yang dimaksudkan dengan firqah yang menyimpang dan bagaimana ciri-cirinya. Dan kesimpulan daripada siri kali ini ialah berlaku perpecahan dalam umat Muhammad, dan yang benar itu ialah yang berpegang dengan sunnah Nabi SAW dan mengikut jejak langkah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.